سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد. يمتطي العزة بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Okey, baik, siapa yang bersama dengan kita pada pagi ini? Saya nampak awal yang telah memberikan komen di situ. Aliza Aziz kita. Okey. Assalamualaikum Ustazah, Dr. Sakina Sabtu, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi Liza. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati masa dan
dan apa ya, dan tenaga yang telah diperuntukkan untuk pengajian kita pada pagi ini. Kita juga ada Cik Latifah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakina Sabtu bersama dengan Love. Kita balas semula Cik Latifah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Latifah, terima kasih di atas kehadirannya. Kak Nur juga ada dengan kita. Okey, Kak Nur, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Admin dan sahabat-sahabat. Kak Aisyah yang baru masuk ke? Kak Aisyah tak pergi pasar hari ni, Kak Aisyah. Kadang-kadang dia pergi pasar kan, pergi pagi kan. Hari ni Kak Aisyah dah balik pasar ya? Ataupun tak pergi pasar lah. Sebab cepat dia masuk ni. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakina Sabtu dan jemaah sekalian. Oh, kenapa hari ni semua sebut nama saya penuh ya? Bagus. Ustazah Dr. Sakina Sabtu, jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Okay, good. Kita bagi thumbs up pada admin kita. Okay, Kak Rohaya kita. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakina Sabtu. Team MKS. Team macam ada 10 orang kat belakang. Team MKS semua. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak Rohaya kita. Baik, ada tak siapa lagi? Tak ada ya? Tak Ustazah, okey, tak Ustazah. Tak pergi pasar ya hari ni. Baik, sebab tu dia cepat. Baik, tanpa membuang masa lagi sebab saya pun tak nak lambat pagi ni, kita berada di muka surat yang keberapa? Kak Noh, kita berada di muka surat yang keberapa Kak Noh? Oh, Cik Salimah tak masuk ya pagi ni? Cik Salimah tak masuk hari ni. Okey, tak mengapa sebab tentang muka surat tu nanti kalau letak pun salah jugalah Liza. Tak apa Liza, terima kasih Liza. Saya nak maklumkan yang kita akan skip banyak ya banyak muka surat tentang buruk sangka terhadap Allah termasuk dosa yang paling besar. Saya faham kita kita masih lagi berada di topik itu dan banyak lagi ya perbincangan yang dimuatkan di dalam poin tersebut. Namun bagi saya memadai apa yang telah saya bentangkan pada minggu sebelum saya cuti pada minggu lepas, itu sudah memadai untuk kita faham bahawa sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh memiliki rasa buruk sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang buruk sangka terhadap Allah telah melakukan antara dosa besar dalam kehidupannya. Sebab itu kita sebagai seorang muslimah perlu untuk menjauhi rasa buruk sangka itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan skip semua perbincangan yang terdapat pada poin A itu. Dan memang ada banyak sangat, cuma saya tak nak kupas kerana ia membincangkan tentang pandangan-pandangan daripada mazhab-mazhab yang lain lah ya berkenaan dengan buruk sangka tentang pandangan-pandangan yang bagi saya agak banyak complicated. So tak apa, kita tinggalkan sahaja. Nanti kalau bincang dah lah online mengajar ni kan, nanti tak faham lah. Lepas tu ada orang tiba-tiba masuk, dia pun salah faham, dah senang orang nak tembak saya. So tak mengapa, tinggalkan sahaja. Okey, tinggalkan sahaja yang keseluruhannya kita terus cari pada poin kita yang B. Okey, poin kita yang B, jika saya kita berada di muka surat 327. Masih lagi bab yang kelima ya muslimah semuanya. Tapi kita akan masuk poin kita yang B, bertajuk syirik dan kesombongan, menafikan ketaatan kepada Allah semata. Okey? Jadi sila cari, saya tak tahu anda semua berada di muka surat yang keberapa. Mungkin dapat diletakkan di ruangan komen supaya dapat memberikan bantuan kepada rakan-rakan yang lain lah untuk mencarilah jika siapa yang dah jumpa. Macam mana? Liza jumpa tak? Muka surat berapa Liza? Boleh letakkan di ruangan komen. Ataupun Kak Aisyah. Okey, Kak Nur di situ. Poin B muka surat 316 Ustazah. Okey, terima kasih Kak Aisyah. Sama ya Liza dengan Kak Nur. Okey, muka surat 316 di poin B kita, jika muslimah yang memiliki cetakan yang terbaru
muka suratnya ialah 316. Point B di situ. Jadi kalau siapa yang memiliki cetakan yang sama dengan saya, kita berada di muka surat 327. Oh, Cik Salimah baru masuk di situ. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Salimah. Okey Cik Salimah, kita berada di muka surat 327 sebab Cik Salimah dia muka suratnya sama dengan saya. Cik Salimah boleh buka muka surat 327 dan yang lain muka surat 316 poin kita B. Bertajuk syirik dan kesombongan, menafikan ketaatan kepada Allah semata. Kita cuma ada 3 paragraf di situ. Okey, agak-agak macam mana? Habis ni cakap 15 minit je boleh? Kita ada 3 tiga paragraf je untuk poin kita yang B ni. Okey, betul Kak Aisyah. Okey, poin B, syirik dan kesombongan menafikan ketaatan kepada Allah semata. Uh, Topiknya panjang bunyinya tapi perbincangannya agak ringkas. Oh maaf Ustazah, saya ada di luar. Okey tak apa Cik Salimah. Nanti balik, balik boleh ni boleh belajar, boleh buka kitabnya dan boleh ikuti pengajian dan dibuat catatan pada kitabnya itu. Tapi poin kita yang B di sini, kita dah kata tadi tajuknya panjang namun cuma ada 3 saja paragraf yang diberikan kepada kita bagi membincangkan topik ini. Baik, kita lihat satu persatu paragraf di sini. Kita akan baca terlebih dahulu pada perenggan yang pertama. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia menyatakan begini, okey. Mengingat maknanya kita ni sebagai seorang muslimah, kita ingat kembali, kita faham bahawa syirik merupakan sebab utama dalam menafikan perkara yang kerananya Allah menciptakan para makhluk dan mengadakan perintah. Orang maksudnya begini, saya faham agak macam dia tunggang terbalik sikit ayat dia. Tapi kita faham begini muslimah. Pada perenggan itu, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia ingin mengingatkan kepada kita bahawa orang yang melakukan perbuatan syirik, mereka ini menafikan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Iaitu pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, tujuannya ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, pelaku syirik mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi pelaku syirik mereka beribadah kepada selain Allah. Justru kita faham di sini mereka yang melakukan kesyirikan telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka untuk saya mendatangkan lagi ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita tentang dosa syirik ini. Dalam surah An-Nisa ayat yang 48, syirik Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ia sebagai dosa paling besar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ingat ini dosa yang paling besar. Kita buat dosa-dosa besar yang lain, zina, makan riba, rasuah, menderhaka kepada kedua ibu bapa, kita menyakiti jiran, ini semua perkara-perkara ini bila kita macam nak cakap bila kita ni bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima dengan mudah. Okey? Berbeza dengan dosa syirik. Ia tak semudah itu kerana ia melibatkan ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara yang paling penting, orang yang dia mati, dia beriman kepada Allah, namun dia mati dalam keadaan dia tidak bertaubat. Okey, potensi untuk dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu masih ada kerana keimanannya kepada Allah. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lain, jika anda mengikuti pengajian ni yang saya kendalikan di Masjid Al-Muttaqin, kita belajar banyak sangat hadis yang menunjukkan orang yang mati dalam keadaan bertauhid, maknanya dia beriman kepada Allah, dia pasti masuk syurga.
dalam syarah hadis itu menunjukkan kepada kita walaupun orang itu ada melakukan dosa dan dia mati tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Potensi untuk dia dimasukkan ke dalam syurga sangat besar. Okey, kita tak kata tipis tapi sangat besar. Namun, okey, kita juga faham orang yang dia mati dalam keadaan yang beriman namun dia tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu, lalu dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dengan syafaat Allah, orang ini akan dikeluarkan daripada api neraka lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah. Itu yang kita fahami dalam akidah kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sebab itu di sini berbeza. Orang yang dia buat dosa syirik, okey. Kenapa? Kerana dia dah mencemarkan akidah dia. Dia dah beribadah kepada selain Allah. Dia dah beriman kepada selain Allah. Dia bertawakal kepada selain Allah. Orang yang begini, jika dia mati tanpa dia bertaubat, tanpa dia bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik yang dia lakukan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita. Di dalam ayat ini Allah kata apa? Wa may yusyrik billahi faqad iftara ithman azima. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Okey, jadi ayat ini kita ada 2 poin penting di situ. Pertama, orang yang dia buat dosa syirik, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampuni dia. Okay, bila dia mati dalam keadaan yang tidak bertaubat, dengan dosa syirik itu dia bawa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ampuni dia. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang yang mensyirikkan Allah, dia kekal dalam api neraka. Okay, dia tak keluar daripada api neraka. Dan poin kita yang kedua dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kepada kita bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak ampuni orang yang begini? Sebab dia buat dosa yang besar. Okey, dia buat dosa yang besar. Baik. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, ini saya nak kuatkan lagi ya perbincangan yang terdapat dalam kitab kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tadi, orang tu dia dah buat dosa ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Orang tersebut dia melakukan dosa besar dan di sini pada surah Al-Maidah ayat yang ke-50 sebab kejap ya ada binatang apakah itu? Kejap ya. Macam okay, tak apalah yang penting dia tak keluar depan saya. Tapi dia pergi belakang meja. Okay, tak apa. Oops. What is that? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Tak apa, tak apa. Kita lihat begini Muslimah. Kita masuk kembali ya pada perbincangan kita di sini. Baik, dalam ayat ini surah Al-Maidah pada ayat yang ke-72, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang balasan orang yang melakukan syirik. Bukan sahaja dia buat dosa besar yang paling besar, bukan sahaja dia adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dengan setegas-tegasnya bahawa innahu may yusyrikillahi qad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga. Allah mengharamkan kepadanya syurga. Okay, Allah guna perkataan mengharamkan. Dan tempatnya ialah neraka. Ini juga ada Nabi SAW sebutkan dalam hadis baginda yang mana Nabi kata apa? Orang yang mana dia bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka untuk orang yang begini Allah haramkan baginya neraka. Okay, dia opposite dia terbalik. Kalau di sini orang yang mensyirikkan Allah, Allah haramkan baginya syurga. Namun yang kita faham, orang yang beriman Allah akan masukkan ke dalam syurga.
Orang yang mensyirikkan Allah. Sebentar ya, sebentar. Admin boleh tutup saya sekejap? Iklan ya, sebentar tadi. Ada iklan sebentar tadi, tak apa. Bila kita tutup, dia hilang pula. Nanti kan dia datang balik. Okey, minta maaf ya, banyak sangatlah dugaan. Tak apa, kita lihat di sini, alhamdulillah. Baik, tadi apa saya kata? Okey, tentang ayat ni surah Al-Maidah ayat yang ke-72 di situ, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa orang yang mana dia melakukan perbuatan syirik, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ke atasnya syurga. Wa ma'wahun nar. Okey, wa ma'wahun nar bermakna Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka ataupun tempat kembalinya, tempat kembali destinasi akhirnya adalah neraka. Sebab begini muslimah, dalam kehidupan kita di akhirat, destinasi terakhir kita dia cuma dua sahaja. Okey, syurga atau neraka. Jadi, sama ada kalau kita tak masuk neraka, kita masuk syurga. Kalau kita tak masuk syurga, kita masuk neraka. Ada begitu. Last, final destination kita. Jadi kita ni seboleh mana kita nak masuk terus ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pelaku syirik, Allah Subhanahu Wa Taala memang tak bagi chance lah kepada dia. Orang yang buat perkara syirik ni tak ada second chance. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalau dia di dunia, Allah bagi peluang tau. Semasa kita hidup ni, kita buat dosa apa, walaupun ya dosa syirik ini, kalau kita bertaubat kepada Allah, bagi saya Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah memandang sepi kepada setiap taubat hamba-Nya. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat hamba-Nya. Jadi, kalau masalahnya sekarang, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia tak bertaubat itu tadi, dan dia meninggal dunia membawa dosa syiriknya. Inilah yang kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memang tak bagi chance lah. Sebab masa kita hidup Allah dah bagi peluang yang banyak bertaubat, ingat kepada Allah. Mungkin ada orang yang memberi nasihat ataupun mungkin kita dah tahu perkara itu adalah perkara yang mensyirikkan Allah, maka wajib untuk kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Namun apa yang orang itu buat setelah dia mengetahui tentang dosa ini, dia terus-terusan berada dalam keadaan dosa itu. Maka kalau begitulah keadaannya, beginilah ataupun inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasannya. Allah akan haramkan ke atasnya syurga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Allah ingatkan wama lizzalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, mereka ini ada seorang penolong pun. Tidak ada yang boleh membantu orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga banyak membincangkan hadis-hadis yang menunjukkan peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Orang yang buat perkara syirik walaupun dia minta tolong pada anaknya sendiri. Contoh, ada sebuah hadis yang Nabi SAW cerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya itu tertolong kepada Nabi Ibrahim nanti di hari kiamat.
Namun saat Nabi Ibrahim ingin menolong ayahnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Kerana sewaktu di dunia Nabi Ibrahim sudah berdakwah kepada ayahnya untuk dia tu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ayahnya enggan. Jadi ketika di akhirat kelak sewaktu ayahnya memohon pertolongan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sebagai seorang anak biasa kita nak tolong ayah kita, namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Kerana apa? Dia melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang kita fahami. Orang yang dia menzalimi dirinya sendiri. Pelaku syirik biasanya kita akan sebut orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sebab itu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wa ma lizalimina min ansar." Tidaklah bagi orang yang menzalimi diri mereka itu sendiri, bagi orang-orang yang zalim ini memiliki seorang penolong pun untuk membantu mereka di hari kiamat kelak. Jadi bagi saya kedua-dua ayat ini sebagai peringatan untuk kita bersama. Untuk saya dan semua muslimah yang mendengar perbincangan kita pada pagi ini. Syirik, Nabi SAW ingatkan ia seperti semut yang merayap pada tempat yang begitu gelap. Semut yang halus yang merayap di tempat yang begitu gelap. Kita kemungkinan besar kita tak perasan kita ada melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah. Dan sebab ia sungguh halus, ia amat mudah untuk orang melakukannya. Maka sebab itu ia menjadi kewajipan kita semua bagi menjaga akidah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, iaitu akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada api neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan kepada orang yang melakukan perbuatan syirik itu tadi. Okey, sebab itu kita balik pada kitab kita di sini muslimah. Maka syirik tersebut adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Perenggan yang pertama di line yang terakhir. Okey, maka syirik tersebut adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan kesombongan. Okey, apa pula kaitannya dengan kesombongan? Kan kita dah bincang tentang syirik tadi, saya pun dah bawakan. Sebenarnya kita dah bincang banyak kali lah tentang syirik ni. Kalau tak ingat pun saya tak tahulah nak kata macam mana kan. Banyak ayat Al-Quran, banyak dalil hadis Nabi SAW yang telah saya kongsikan dalam banyak sesi perbincangan tentang syirik untuk kitab ini. Slide pun dah banyak dah sebenarnya saya kemukakan tentang syirik, pembahagiannya, dalil-dalilnya, semua saya dah jelaskan dah. Jadi ini cuma kita kata sebagai hashtag throwback sikit lah apa yang telah kita bincangkan pada sesi-sesi yang lepas. Nak dikatakan di sini ialah sebenarnya poinnya yang paling penting yang Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah ingin ingatkan kepada kita tentang kesombongan. Kesombongan adalah antara dosa yang paling besar. Jika seseorang ia menghiasi sifat ini pada dirinya. Mengapa sedemikian? Okey. Baik, di sini kita lihat dia kata begitu pula dengan kesombongan. Perenggan kita yang kedua muslimah. Sila masuk pada perenggan yang kedua. Begitu pula dengan kesombongan yang berakibat sama seperti di atas. Maksudnya apa? Yang berakibat sama seperti syirik. Seperti yang di atas maksudnya seperti syirik. Sebab Allah menciptakan makhluk dan menurunkan kitab hanyalah agar ketaatan ditujukan kepadanya semata. Sementara syirik dan kesombongan menafikan hal tersebut. Okey, baik. Kita lihat begini muslimah. Saya nak berikan satu kefahaman yang begini tentang perenggan kita yang kedua. Apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di situ. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Awal tadi saya dah beritahu penciptaan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan jin dan manusia. Kita ni makhluk ialah tujuannya untuk beribadah kepada Allah.
Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran sebagai guidelines bagaimana kita nak membentuk satu lifestyle yang mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ciptakan makhluk, Allah turunkan Al-Quran untuk hamba ini supaya hamba taat kepada perintah Allah. Okey? Namun apabila seorang hamba itu dia melakukan perbuatan syirik, adakah dia menjadi hamba yang beribadah kepada Allah? Jawapannya tidak. Sama juga, adakah dia menuruti apa yang terkandung dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang buat syirik. Orang yang buat syirik, dia tak ikut apa yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu dia melakukan perbuatan syirik. Kerana orang yang baca Al-Quran, dia faham Al-Quran, dia tahu isi kandungan Al-Quran. Al-Quran mengingatkan kepada kita banyak sangat ancaman, azab, balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Jadi, orang yang dia buat syirik bermakna dia menafikan ketaatan kepada Allah. Sama juga orang yang sombong. Orang yang sombong, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hamba tadi di awalnya untuk beribadah. Namun orang yang sombong, dia rasa diri dia hebat. Dia tak perlukan kepada Tuhan. Okay, orang sombong begitu, dia rasa dia hebat. Bagus kan. Buat apa? Ingat Qarun Qarun dia kan sifatnya sombong kan. Dia tak rasa apa yang dia dapat semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa ni semua daripada hard work dia, kerja keras dia. Sebab tu aku dapat semua ni. Orang lain tak boleh share dengan aku, sombong. Orang yang begini dia menafikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang sebagaimana orang yang syirik, Allah berikan kepada mereka dengan balasan api neraka. Orang yang sombong begitu juga. Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Okey, jadi perenggan kita yang kedua, itulah yang cuba disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana dia cuba mengaitkan dosa syirik dengan kesombongan itu. Jadi, yang kita boleh faham ialah orang yang syirik menafikan ketaatan kepada Allah, sama juga. Orang yang sombong, dia menafikan ketaatan kepada Allah. Orang yang syirik, Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan masuk dalam api neraka. Begitu juga orang yang sombong, pengakhirannya adalah api neraka. Baik, ini sebagaimana pada perenggan kita yang ketiga di situ. Okay. Oleh kerana itu, Allah mengharamkan syurga kepada pelaku syirik dan orang-orang yang sombong. Sebelum itu kita lihat begini. Saya nak bawakan sebuah ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita kenapa orang yang sombong dia masuk api neraka. Sebab sombong ini adalah antara dosa pertama yang dilakukan oleh iblis. Iblis ni dia menunjukkan kepada kita dosa pertama yang menyebabkan dia keluar daripada api neraka. Ini dosa pertama yang berlaku dalam sejarah. Sejarah ni kita belajar tentang makhluk Allah. Iblislah yang memulakan dosa sombong ni. Okay, lepas tu dia mulakan dosa hasad dengki. Lepas dia keluar daripada api neraka, dia geram kan dengan Nabi Adam AS. Tak puas hati, baru dosa dengki, dosa kedua dia buat. Yang menyebabkan Nabi Adam AS pun sama-sama turut terkeluar daripada syurga itu. Jadi ini dosa-dosa yang ditunjukkan oleh iblis. Senang kata, orang yang sombong, dia mewarisi dosa ini daripada iblis. Maaf kalau kasar ayat saya itu. Sebab apa? Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan dalam Al-Quran kisahnya, kisah iblis ini. Bila berlaku kisah ini, itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan Nabi Adam AS. Allah perintahkan para malaikat untuk tunduk hormat kepada Nabi Adam AS. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala, sila muslimah rujuk dalam surah Sad pada ayat yang ke-73 lah sebenarnya. Okey, ayat yang ke-71 hingga 85. Kisahnya panjang, cuma saya tak dapat untuk muatkan dalam slide saya lah sebab nanti slide pun jadi panjang.
Cuma kalau anda ada Al-Quran di sebelah ke apa kan, kalau boleh bangunlah ya, rajin-rajinlah ya bangun untuk capai Al-Quran. Mungkin di handphone ada apps Al-Quran, sila buka apps Al-Qurannya ataupun buka Al-Quran tafsir ke apa kan. Dalam surah Sad pada ayat yang ke-71 hingga ayat yang ke-85. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita secara terperinci apa yang berlaku antara Nabi Adam dan juga iblis ini. Yang kisahnya bermula daripada perintah Allah. Tadi kan kita sebutkan pada slide saya sebelumnya, Allah ciptakan makhluk ialah supaya hamba itu taat kepada perintah Allah. Tetapi dalam kisah yang pertama ini, maksudnya dalam dosa yang pertama ini kita lihat bagaimana iblis itu dia menafikan ketaatan kepada Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah kata apa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ayat yang ke-73. Okey, ayat yang ke-73 surah Sad. Maka semua malaikat, lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun Allah masuk dalam ayat yang ke-74, ayat yang ke-74 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan illa iblis, melainkan iblis. Kenapa? Istakbar. Saya warna dengan warna di slide saya di sini untuk saya highlightkan perkataan sombong itu yang dilakukan oleh iblis, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menggunakan lafaz ini bagi peringatan kepada kita, ini iblis. Kesombongan dia di hadapan Allah, kesombongan dia menafikan perintah Allah. Jadi iblis ini Allah kata apa? Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dia di hadapan Allah. Okay? Iblis Allah suruh tunduk hormat kepada Nabi Adam. Dia tak nak, wah apa lah kan, dia sombong kan, dia sombong depan Allah. Lalu Allah kata wa kana minal kafirin, dan mereka ini dia ini termasuk orang-orang yang kafir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, qala, Allah tanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apakah yang menghalang kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja sebenarnya, bukan Allah tak tahu tahu perangai iblis ni. Allah tu Maha mengetahui, okey? Allah tahu apa sifat apa yang akan dibuat oleh iblis ini. Tapi sengaja Allah tanya iblis ni, kenapa kau tak nak sujud kepada ciptaan yang aku cipta dengan kedua tangan aku sendiri, iaitu Nabi Adam alaihi salam tu tadi kan? Dia kata apa? Astakbarta am kunta minal alin. Allah tanya lagi kepada iblis, apakah kamu menyombongkan diri ataukah merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Maksudnya kau sombong di hadapan aku sebagai Tuhan engkau ini, atau kau rasa kau lagi hebat, kau lagi bagus daripada apa yang aku ciptakan ini. Sedangkan iblis ini lupa Allah yang ciptakan dia. Dia takkan ada kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak ciptakan dia. Tapi iblis ini dia lupa tentang hal itu. Sehingga kesombongannya itu menafikan ketaatan kepada Sang Pencipta yang telah mengadakan dia di muka bumi ini, betul tak? Tapi iblis ini dia kata kepada Allah pada ayat yang berikutnya, saya tak muatkannya di slide saya di sini Muslimah, sila rujuk pada ayat yang ke-76. Iblis ini dia kata kepada Allah dengan satu perkataan yang sangat dahsyat. Dia kata apa? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam. Aku lagi baik daripada Adam. Kenapa? Dia bagi kepada Allah dengan sebab. Okey, dia explain kepada Allah, kenapa aku lagi bagus daripada Adam? Dia kata gini kepada Allah, khalaqtani min nar. Kerana engkau Allah, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia daripada tanah. Apa halnya tanah ni? Jijik, kotor macam itulah. Dia rasa begitu. Sebab tu dia rasa aku ni api, dia tu tanah. Patut dialah yang sujud pada aku. Kenapa aku mesti sujud pada dia? Dia kata gitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kata kepada dia, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kau keluar daripada sini. Maknanya kau keluar daripada syurga aku. Okey, fa innaka rajim. Kerana apa? Engkau adalah makhluk yang terkutuk. Allah kutuk iblis ni. Kau makhluk yang terkutuk. Kerana apa? Kau sombong. Kau rasa kau bagus. Ana khairum min. Dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ tadi kan. Lalu dia pun Allah kata apa? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada dia, sesungguhnya ke atas engkaulah laknat aku. Okey, Allah laknat, Allah kutuk dia sampai hari kiamat. Maknanya sejak dosanya yang pertama ini, iaitu dosa dia yang menyombongkan diri di hadapan Allah, Allah perintahkan dia keluar daripada syurga dan Allah tak pandang. Maknanya Allah kata, aku laknat engkau sampai hari kiamat. Okay, sampai hari kiamat berlaku nanti, iblis, syaitan, jin yang ikut kepada iblis dan syaitan, manusia yang ikut perangai iblis dan syaitan ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak pandang. Sebab itu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita tentang isu yang berlaku antara iblis dan Nabi Adam ini sebagai peringatan kepada kita ini ya muslimah, jangan ikut perangai iblis ni. Perangai iblis ini, orang yang ada perangai iblis ini dia tak selamat. Dia mudah gini ya muslimah. Kalau kita nak tahu kita ada ke tak perangai ni. Kalau kita dah mula rasa kita lagi bagus daripada orang lain, hati-hati. Okey, dalam hati kadang-kadang kita tak tunjuk tahu pada orang lain. Kita tak tunjuk pada orang lain. Tapi dalam hati kan, ni kita panggil ujub lah selalunya kan. Aku lagi bagus daripada dia, dia pula. Dia pula ya. Kita dah ada rasa sedemikian. Kalau kita mula rasa ana khairum min, ingat ya, ini ucapan iblis. Aku lagi bagus daripada dia. Hati-hati dengan ucapan yang begini. Kerana ucapan ini adalah ucapan-ucapan permulaan yang akan menjadikan kita orang yang proud, orang yang sombong, bangga diri. Orang lain semua tak bagus, orang lain semuanya, orang tak pandai, aku yang cantik, semua kan. Akulah semua ni, orang tak bagus, aku. Jadi keakuannya begitu tinggi sehingga kita akan lupa orang yang lain yang ada di sekitar kita. Ini bahayanya sombong. Kerana iblis ini, dia ajarkan kepada kita engkau. Jangan fikir orang lain. Engkau. Aku. Orang lain tak bagus, aku bagus. Orang lain tak pandai, aku yang pandai. Orang lain tak cantik, aku cantik. Orang lain semua orang lain semua ni tak hebat, akulah yang paling hebat. Orang lain tak layak untuk berada kat tempat ni, aku yang sepatutnya kat tempat itu. Inilah yang iblis cuba ajar kita agar kita sama-sama masuk dengan dia dalam neraka. Sebab itu Allah meletakkan sombong ini, orang yang sombong, dia tak layak masuk dalam syurga Allah. Berikutan itu, Nabi SAW beritahu kepada kita, sombong itu bagaimana. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW ingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibr. Tidak masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada walaupun sekelumit. Dia bukan orang kata dosa kalau besar baru masuk neraka ya. Kalau orang sombong ni, yang sombong yang dahsyat-dahsyat ni baru masuk neraka, tak gitu. Tapi kalau kita ada sikit je perasaan sombong ini, rasa sombong dalam diri kita, Nabi kata itu tak melayakkan orang tersebut masuk dalam api neraka. Lalu ia didengar, hadis ini dengar oleh para sahabat, dan para sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya seseorang itu dia memakai pakaian yang bagus, dia memakai sandal yang bagus, adakah itu juga kita panggil ia sebagai kesombongan? Nabi SAW kata tak, itu bukan sombong. Kerana Nabi kata apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha indah dan Allah cinta kepada keindahan. Tetapi di sini Nabi SAW berjelaskan kepada kita bagaimana kita nak detect kalau kita ini adalah orang yang sombong. Pertama Nabi kata apa? Al-kibru, sombong ini batarul haqqi. Okey, yang pertama,
Orang yang sombong ialah bila dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, yang kedua bila dia meremehkan orang lain. Itulah yang dilakukan oleh iblis. Iblis dia menolak kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di hadapan dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada dia, ada yang lebih baik daripada dia, tapi dia menolak kebenaran. Iblis buat begitu di hadapan Allah. Wa ghamtun nas, dia meremehkan orang lain. Itulah juga yang dilakukan oleh iblis. Dia meremehkan ciptaan Allah, dia meremehkan Nabi Adam alaihi salam kerana dia rasa dia lebih hebat daripada tanah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk Nabi Adam alaihi salam itu. Jadi ini kita nampak sombong ni dia bukan perkara yang biasa-biasa ya Muslimah. Dia bukan perkara yang biasa-biasa. Tapi ia adalah sesuatu yang amat dahsyat jika seseorang ada sifat dan sikap ini. Saya tak rasa kita suka kepada orang yang sombong. Siapa-siapa ya yang di sekitar kita, kalau kita adalah terjumpa terkawan ataupun kita ada kenal orang-orang yang sombong ni, saya tak rasa kita akan jadi orang yang nak duduk bersama dengan dia. Kalau kita kawan dengan dia, orang kata touch and go je lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam gitu kan. Tak ada pun nak duduk lama-lama. Tak ada pun nak kawan rapat dengan dia. Sebab nanti kita sakit hati. Kita rasa macam, tak sukalah dia cakap. Kalau bahasa kita, cakap world cakap world. Cakap macam bagus je cakap macam dia lah yang paling bagus, dia lah yang paling solehah, dia lah yang paling solat malam, dia lah yang paling banyak berpuasa, dia lah paling banyak bersedekah. Habis kita ni apa? Tak buat apa. Orang yang sombong dia akan bermegah-megah dengan apa yang dia buat. Dia akan cakap tu cakap ni. Kita rasa tak selesa dengan orang yang begini. Maknanya kita sendiri tahu, kita ni kalau ada berhadapan dengan orang yang begini, bila kita ada rasa tak selesa, maknanya di situ ada something wrong. Something wrong maksudnya, dia mungkin dosa, dia mungkin perkara yang kita rasa tak baik, perkara yang tak bagus. Something wrong gitu. Tapi benar, memang something wrong kerana orang yang sombong, yang ada sifat ini, orang ini, Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan bagi mereka dengan api neraka. Sebab itu kita perlu buang, buang sifat ini. Iblis sangat suka orang yang memiliki sifat yang begitu. Sebab apa? Dia yang buat pertama kan, dia yang buat benda ni pertama kali. Jadi kalaulah ada di kalangan manusia yang memang dia dah janji dah kepada Allah, aku akan tarik anak Adam, maknanya keturunan Adam ini bersama-sama dengan aku dalam api neraka. Melainkan hamba engkau yang ikhlas, hamba engkau yang ikhlas beribadah kepada engkau. Jadi di sini kita nampak iblis ini dia memang akan buat kita jadi orang yang sentiasa bangga dengan apa yang kita buat sehingga kita meremehkan orang lain, sehingga kita ni jadi orang yang menolak kebenaran. Kerana orang yang sombong ini, kalau kita beritahu kepada dia sesuatu yang betul, dia salah sebenarnya. Bila kita beri dia kepada kebenaran, dia tak semudah itu akan terima. Dia akan rasa tak, aku yang betul, engkau yang salah. Walaupun sebenarnya dia tahu dia salah. Tapi dia tak boleh terima kebenaran. Jadi ini ciri-ciri orang yang sombong. Kemudian, dia akan jadi orang yang sewenang-wenangnya dengan mudah melihat orang lain tidak ada apa-apa. Orang lain kecil di mata dia. Orang lain semua tak bagus. Dia yang paling bagus. Orang yang begini, dia akan syok sendiri dengan kehidupan dia. Maaf kita guna perkataan itu ya. Dia syok sendiri dengan kehidupan dia. Akulah ni. Alah, macam apa? Kita tengok kan. Macam apa adik ni? Macam bagus sangat je. Padahal tak bagus pun. Kita kata, padahal tak bagus pun. Tapi rasa bagus. Orang yang begini, dia tak sedar. Dia tak sedar yang sebenarnya dia tak bagus. Tapi dia rasa dia bagus. Macam itu. Dia rasa dia bagus. Walaupun orang dah kata, kau tak bagus lah. Tapi, siapa kata aku tak bagus? Kalau aku tak bagus, tak ramai followers aku. Contoh gitulah kan. Tak ramai followers aku. Tapi dia sebenarnya orang yang banyak melakukan kemungkaran. Orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Namun, oleh kerana dia itu menjadi orang yang tadi Nabi kata apa? Orang yang batarul haqqi, dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, dia tak rasa diri dia itu di tempat yang salah. Inilah yang kita kata bahayanya sombong. Okey?
Seperkara lagi ya muslimah, kita kena ingat begini, Allah tak mendiamkan orang, maknanya Allah ni tak buat Allah ni tak biarkan Allah tak biarkan begitu sahaja orang yang buat orang yang memiliki sifat sombong ini ataupun orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan orang yang memiliki sifat sombong ini dalam sebuah neraka yang khusus untuk dia. Dosa lain tak masuk neraka ini. Tapi orang yang berdosa dengan dosa sombong ini, Allah peruntukkan tempat yang special untuk dia. Nama neraka inilah neraka bulas. Sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan ini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, di hari kiamat kelak, yuhsyarul mutakabbirun. Orang-orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat. Amthal dzarri fi suwarir rijal. Yang mana pada hari kiamat mereka ini akan dikumpulkan seperti semut bermuka manusia. Maknanya kecil lah. Kecil sangat. Kecil sangat-sangat. Halus sangat-sangat. Okey, mereka ini macam semut tapi muka dia manusia. Gitu kan? Yaghshahumuz zullu min kulli makanin. Mereka ini dikumpulkan semualah geng-geng sombong ni kan, geng-geng sombong, dia duduklah dengan geng-geng dia yang sekepala dengan dia, yang sama klik dengan dia. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan, duduk sama-sama korang ni. Ada sombong kan, dulu kat dunia sombong sangat. Okey, come on. Come on. Kita masukkan dia. Orang-orang ni semua masuk sekali. Okey, sombong geng-geng sombong. Allah kumpulkan orang-orang geng sombong ini dan Nabi kata apa? Yaghshahumuzul min kulli makan. Orang yang begini, kehinaan akan ada pada diri mereka daripada setiap penjuru. Senang kata ginilah ya muslimah, orang yang sombong ini Allah kumpulkan yang mana kanan, kiri, atas, bawah, belakang, depan, Allah akan berikan kepada mereka dengan kehinaan yang sehina-hinanya. Fayusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma bulas. Dan mereka ini akan diiring. Okey, orang yang sombong, Allah akan iring mereka, ramai-ramai ini semua, menuju satu sel, satu penjara dalam neraka, yang mana penjara ini dinamakan dengan bulas, Allah kata. Okey, jadi dalam neraka, kemudian dalam neraka itu ada satu sel, maknanya ada satu, ada penjara lah ya, ada penjara. Penjara itu Allah namakan dia dengan bulas. Dalam penjara ini, apa yang berlaku? Nabi SAW menceritakan kepada kita, ta'luhum narul anyar, yusqawna min usarati ahli nar, tinatal khabal. Di atas mereka ada api yang paling panas. Lalu mereka diberikan minum dengan muntah dan darah dari ahli neraka. Okay, ini kehinaan yang Allah berikan kepada orang yang sombong di hari kiamat kelak. Allah berikan mereka makan, Allah berikan mereka minum dengan makanan dan minuman yang diberikan nama tinatal khabal. Tinatal khabal ini adalah nanah, muntah, darah yang dikeluarkan oleh ahli neraka. Jadi orang yang sombong, dulu dekat dunia sombong sangat, rasa hebat sangat, dalam api neraka Allah bagi dia minum dengan minuman yang sehina-hinanya, sejijik-jijiknya untuk dia telan, untuk dia rasa. Iaitu nanah, darah dan muntah daripada ahli neraka itu sendiri. Allah berikan kehinaan yang begitu. Sebab itu begini muslimah, saya nak berikan pesanan yang akhirlah untuk pengakhiran pengajian kita pada pagi ini. Okay, di akhir pengajian kita ini. Kenapa kita nak jadi orang yang sombong? Apa benefits yang kita dapat bila kita ni sombong? Kita cuba fikirkan. Kita tak dapat apa-apa. Kan maknanya tak dapat keutamaan apa pun bila kita ni jadi orang yang sombong. Bahkan dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, Nabi mengingatkan kepada kita kerugian demi kerugian
yang diperoleh oleh mereka yang memiliki sifat sombong ini. Kita tak dapat satu penghormatan pun daripada Allah. Bahkan yang Allah berikan kepada kita ialah kehinaan. Mungkin, saya kata mungkin, ketika kita hidup di dunia ini dengan kesombongan demi kesombongan yang kita ada itu, kita rasa hebat. Kita rasa tak ada orang yang boleh untuk setanding ataupun berada sama status dengan kita. Kita rasa begitu. Tapi di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan orang yang sombong ini berada pada tempat yang hebat sebagaimana yang dia rasa ketika dia hidup di dunia. Jadi sebelum kita ini ada rasa nak sombong, ada rasa nak meremehkan orang lain, okey. Ada rasa nak menolak kebenaran yang orang lain cuba tegur tentang diri kita. Okey, mungkin tentang pakaian kita, tentang kelakuan kita, tentang ucapan kita kan. Yang sebenarnya tak elok, sebenarnya tak baik kan. Namun kita cuba untuk menolak kerana kesombongan yang ada pada diri kita. Sebelum kita memiliki sifat, sikap yang sedemikian, perbanyakkanlah kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sombong, dia ada sesuatu yang tak kena dengan hati dia, dengan jiwa dia. Sebab itu dia berani untuk melakukan sedemikian. Jadi kita nak bersihkan hati kita ni muslimah daripada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati kita tu kan. Maknanya yang buat hati kita jadi sakit, yang buat hati kita jadi kotor. Untuk membersihkannya, antara caranya ialah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidaklah hati yang sakit itu melainkan ada dalamnya dosa, dengki, dosa-dosa yang kita lakukan. Apa yang menyebabkan hati kita jadi kotor? Apa yang menyebabkan hati kita jadi sakit? Kerana kita melakukan dosa. Antara dosanya ialah dosa sombong. Sebab itu kita nak bersihkan hati itu tadilah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan hidayah, petunjuk sehingga hati kita ini dapat melihat kebenaran, hati kita ini dapat melihat orang lain dengan penuh kasih sayang, hati kita ini ada simpati, empati kepada orang lain. Kerana kesombongan dia menafikan kasih sayang. Kesombongan dia menghilangkan rasa simpati dan empati yang ada pada diri kita ini. So kalau kita nak jadi orang yang penuh jiwanya dengan kasih sayang, penuh jiwanya dengan simpati, dengan empati, yang boleh melihat orang lain dengan penuh kasih sayang, dengan pandangan penuh rahmah ini, satunya muslimah, sombong itu perlu dihilangkan. Baru kita ada rasa sedemikian. Kalau tak, memanglah sampai kita mati pun rasa itu dia tak mungkin ada dalam hati kita. Sebab tu perbanyakkan istighfar kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita. Nabi dalam sehari Nabi beristighfar 70 kali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan diri baginda. Sedangkan baginda ini di kalangan isteri Nabi, di kalangan para sahabat banyak kali beritahu kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau adalah hamba yang telah Allah ampunkan dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Kenapa engkau masih lagi macam ini? Kenapa engkau masih lagi buat begini? Maksudnya kenapa engkau sanggup beribadah kepada Allah sampai bengkak-bengkak kaki? Kenapa engkau banyak beristighfar kepada Allah? Kenapa kau banyak berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Nabi kata apa kepada mereka? Tak boleh ke aku jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Syukur ini juga amalan hati ya muslimah. Okey, syukur, kita bersyukur kepada Allah ini amalan hati kita. Yang ia bermula daripada hati kita. Kalau kita tak ada rasa nak bersyukur kepada Allah, bermakna kita ada rasa sombong. Kalau kita tak ada rasa nak beristighfar kepada Allah, kita rasa kita sombong.
Ada rasa sombong itu. Kerana orang yang beristighfar kepada Allah, dia adalah orang yang amat perlukan Allah, yang dia tahu dia bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan taufik dan hidayah. Allah berikan kepada kita dengan motivasi diri yang tinggi untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari pada pagi ini. Yang penting tadi, sombong. Jangan sombong. Okey, sombong ini tak bawa kita ke mana. Kita semua sama sebenarnya. Akhirnya kita akan mati, kita akan dikafankan sama macam orang lain, kita akan masuk dalam liang lahat sama macam orang lain, kita akan duduk dalam alam barzakh sama macam orang lain. Yang tinggal bersama dengan kita itu nanti hanyalah amalan kita dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sendiri lupa tentang hal itu kerana kesombongan kita, sangat sayang. Kerana yang ada pada kita nanti hanya kerugian dan kehinaan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Saya tutup perbincangan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.